Hai, Assalamualaikum. So, topik pembelajaran kita hari ini adalah one of new topic, iaitu bab 2 tingkatan 5. Tajuk besar kita adalah nutrisi dan pengeluaran makanan. So, macam biasa, bila kita dah tengok tajuk besar, kita akan tengok apakah tajuk-tajuk kecil yang kita akan masuk bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar pasal kepentingan pengambilan makanan bernutrisi dan mengamalkan tabiat pemakanan sihat. So, secara simple word, sebenarnya bab 2 ni kita belajar pasal nutrition. Okay, kita belajar pasal nutrition. So, dia tak adalah satu topik atau satu bab yang berat. Because of nutrisi ni adalah satu topik yang kebanyakannya memerlukan kita hanya untuk hafal je. Dari segi kefahaman, dia ringan sikit untuk difahami. Okay, even though kalau saya tak terangkan dan korang baca buku, still lagi boleh faham lah. Because of dia cuma cerita pasal nutrition. Kita masa sekolah rendah pun kita dah belajar what is the nutrition. Kan, contoh nutrition kita dah belajar apa itu protein, dari mana nak dapat protein, lemak, karbohidrat dan sebagainya. Itu dalam kategori nutrisi. So, kita nak nampak secara, apa orang kata, lagi besar lah sudut pandangan nutrisi tu lagi besar dia punya corak. So, yang pertama kita akan belajar pasal kepentingan mengambil makanan yang bernutrisi. Kita nak tengok sejauh mana penting ke tak penting. Okay? Yang kedua kita akan belajar, ini yang baru ni. Kita akan belajar keperluan nutrien untuk tumbuhan. Ini untuk human, ini untuk manusia. So, dalam bab ni juga, dia akan ajar kita bahawasanya, okay, tumbuhan juga memerlukan nutrisi. Tu yang kita akan belajar dalam subtopik yang kedua. Yang seterusnya, kita akan belajar pasal gitar nitrogen dan kepentingannya. Okay, kalau korang perasan, saya dah ajar pasal gitar nitrogen ni di dalam bab 3. Okay, di dalam bab 3 tingkatan 5. Ada video yang saya dah update. So that's why saya masuk bab 3 dulu, baru saya masuk bab 2. Sebab di dalam bab 3 saya perlu ajar korang gitar nitrogen. Okay, so dalam bab 2 juga dia ajar lagi sekali, bukan dia ajar lagi sekali, dia akan ajar gitar nitrogen di bab 2, and then dia akan ajar kita di bab 3. And then dia akan ajar kita di bab 3 juga. Okay, so saya akan ulang secara ringkas sahaja untuk video kali ini berkaitan dengan gitar nitrogen. Dan last sekali, kita akan belajar pasal apakah kepentingan amalan pengambilan nutrisi yang baik. Okay, that one is the last subtopic. Tapi ingat, saya takkan buat video ni sekali harum untuk semua subtopik. So for this video, saya akan masuk hanya untuk subtopik yang pertama sahaja. Okay, subtopik yang pertama sahaja. Okay, so sekarang ni, subtopik yang pertama, kita akan belajar pasal kalori dan pengiraan kalori. So, kalori apa dulu? Korang kena faham apakah itu kalori. And then baru korang boleh go further. Okay, so, and then kita akan belajar pasal macam mana kita nak kira. Okay, kalau nak tengok buku teks, turn to page 55. Okay, okay. So, sebelum apa-apa, kita tengok dulu what is the meaning of calorie. Okay, kalori ni adalah tenaga. Okay, kalori adalah tenaga yang kita boleh dapat daripada pemakanan yang kita ambil. Sebab tu kita kena ambil makanan-makanan yang mempunyai kalori yang tinggi supaya dia boleh memberi kita tenaga yang tinggi. Okay, sebab tu ada kadang-kadang makanan yang heavy akan tetapi dia memberikan kalori yang rendah. The best makanan yang terbaik adalah makanan yang ringan, okay, yang tak berapa tinggi lemak dia, tetapi dia boleh memberikan kita kalori yang tinggi. So, itu adalah makanan yang terbaik yang boleh kita ambil lah kan. Okay, so kita nak tengok kalori, berkaitan dengan kalori ni. Okay, saya hold dulu pengiraan. Kita nak tengok faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Okay, kita nak tengok dulu. Sekarang ni korang dah faham kalori tu apa. Pengiraan saya hold dulu, kita akan kira nanti. Kita nak tengok apakah faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Okay, korang kena tahu, kalori adalah tenaga yang kita dapat daripada makanan. Yang pastinya, kalori setiap manusia itu berbeza. Maksudnya, kalori saya dengan kalori orang lain mungkin berbeza. Mungkin orang badan dia besar sikit, badan saya kecil sikit. So that, itu yang menyebabkan nilai kalori yang kami perlukan adalah berbeza. Sekarang ni kita nak tengok apa yang akan menentukan berapa banyakkah kalori yang diperlukan.
So, ini yang kita akan belajar pasal faktor yang mempengaruhi. So, kalau korang tengok, faktor yang pertama adalah saiz badan. Okay, sometimes orang yang berbadan, bukan sometimes, orang yang berbadan besar, dia memerlukan kalori yang lebih banyak daripada orang yang berbadan kecil. Okay, because of dia memerlukan tenaga yang tinggi. Okay, so korang kena mention lah. Kalau faktor yang pertama adalah saiz badan, kena mention. Orang yang berbadan besar, okay, kalau korang yang nak buat nota kan, kena mention lah, ni uraikan. Manusia yang berbadan besar memerlukan nilai kalori yang lebih berbanding manusia yang berbadan kecil. So, itu adalah berkaitan, ingat buat uraian dia, berkaitan dengan saiz badan. Yang seterusnya adalah dari segi umur. Korang kena buat uraian dia. Maksudnya umur ni, contohlah saya bagi korang 3 peringkat umur. Okay? Ataupun nak senang kita bagi peringkat umur 2. Warga emas, kanak-kanak. Kalau kita tengok between the warga emas dengan kanak-kanak, siapa yang memerlukan kalori yang lebih banyak? Korang kena mention dekat uraian. So, for sure yang memerlukan kalori yang lebih adalah kanak-kanak instead of warga emas. Sebab kalau korang tengok, kadar kecerdasan kanak-kanak adalah jauh lebih tinggi berbanding warga emas. Lincah kan, kanak-kanak lincah. Tapi dalam kelincahan dia tu, dia memerlukan kalori yang lebih. Okey? Yang seterusnya adalah suhu persekitaran. Jangan lupa buat uraian. Okey? Suhu persekitaran. Okey, suhu persekitaran kita bagi 2. Panas dengan sejuk. Okey, kita tengoklah, kita bayangkan macam ni. Kita duduk di negara panas dan kita duduk di negara yang sejuk. Kita akan memerlukan kalori yang lebih apabila kita ni tinggal di negara yang sejuk. Jangan salah faham. Okay, jangan salah faham. Kita akan memerlukan kalori yang lebih apabila kita tinggal di negara yang sejuk. So, maksudnya dekat sini, bila kita duduk di negara yang sejuk, sebenarnya badan kita, korang kena tahu tau, badan kita dilahirkan bukan dalam keadaan yang sejuk. Kita mempunyai suhu badan yang kita sendiri ada suhu badan yang, apa orang kata, suhu badan yang panas, kan? So, sekarang ni, bila kita duduk dekat negara yang sejuk, contohlah suhu dia sampai terlalu rendah, badan manusia, dia nak bertahan dengan kadar kesejukan itu, masa tu dia akan menggunakan kalori yang ada to maintain our body keep heat, untuk kekalkan badan kita menjadi panas. Jangan salah faham. Kita jangan rasa okey, panas. Aku rasa aku panas. Aku memerlukan kalori yang lebih bila kita duduk dekat tempat yang panas. Tak. It's actually kita memerlukan kalori yang lebih di tempat yang sejuk berbanding tempat yang panas. It is because of badan kita dilahirkan dengan kadar yang tinggi. So, maksudnya memang badan kita ni adalah panas. So, untuk memastikan kita kekal panas tu di dalam keadaan yang sejuk, itulah yang menyebabkan kita sebenarnya dalam pada masa yang sama kita memerlukan kalori yang tinggi. So, korang kena sebutlah kan, kalau dari segi suhu kena huraikan macam mana suhu yang macam mana yang boleh menyebabkan kita memerlukan kalori yang tinggi. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan persekitaran. Okey, so maksudnya korang kena cerita kalau persekitaran, suhu persekitaran lah. Okey, so settle untuk suhu persekitaran. Yang seterusnya adalah aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni maksudnya korang kena cakap contoh. Seorang pekerja binaan memerlukan nilai kalori yang lebih tinggi berbanding dengan kerani pejabat. Maksudnya dekat situ jelas kita mention that kalori itu diperlukan kadar yang tinggi kepada pekerja-pekerja yang memerlukan tenaga yang lebih. So, maksudnya aktiviti fizikal dia tu yang menyebabkan kalori dia berbeza. Contohlah saya katakan, seorang guru dengan seorang anak murid. For sure yang memerlukan kalori yang lebih adalah seorang guru kerana dia nak membuat penerangan. Jadi, kita kena cakaplah aktiviti fizikal seorang guru memerlukan kalori yang lebih berbanding aktiviti fizikal seorang pelajar
yang berada di dalam kelas tersebut. Jangan cerita aktiviti pelajar yang tengah bersukan. Dia boleh jadi yang bersukan tu memerlukan kalori yang lebih. Maksudnya kita kena mention different of the activity physical memerlukan kalori yang mana lebih tinggi. Kalau dalam buku dia cakap pasal buruh binaan dengan kerani pejabat. For sure lah buruh binaan memerlukan kalori yang lebih. Nampak tak? Dan seterusnya adalah saiz badan dah. Umur dah tadi, kanak-kanak memerlukan lebih. Aktiviti fizikal yang buruh binaan kasar memerlukan lebih. Yang seterusnya adalah jantina. Okay, jantina. Kalau kita compare between perempuan dengan lelaki, yang manakah memerlukan kalori yang lebih? For sure adalah lelaki. Okay, kita kena mention lelaki memerlukan kalori yang lebih berbanding wanita. Sebab tu macam-macam mana pun tenaga lelaki, wanita memang tak boleh nak lawan lah kan. Walaupun macam mana hebat pun perempuan tersebut, sebab memang dilahirkan dengan lelaki itu mempunyai tenaga yang lebih hebat berbanding dengan wanita. Okay, so that's why bila diorang ada tenaga yang lebih hebat, diorang memerlukan kalori yang lebih tinggi. Okay, lelaki. Yang seterusnya suhu persekitaran dah tadi. Yang seterusnya adalah keadaan kesihatan. So kita kena sebutlah keadaan kesihatan. Maksudnya contoh orang yang sakit dengan orang yang sihat. Okay, ini macam orang besar, orang kecil, lelaki, perempuan, kanak-kanak, dewasa. Okay, ini aktiviti fizikal, buruh binaan dengan kerani. Kita buat comparison. Bila kita cakap pasal faktor, kita tengah buat comparison. Kita tengah buat perbandingan. Okay? Yang ini adalah keadaan kesihatan. Orang yang sihat dengan orang yang sakit. For sure, orang yang sakit memerlukan kalori yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang sihat. Okay? So, kita kena mention tu. Sebab orang yang sakit, dia nak kekal bertahan dengan sakit yang dialami, dia memerlukan kalori yang lebih. Tapi itulah masalahnya, nak dapat kalori datang daripada pemakanan. So the problem is bila kita sakit, kita tak ada selera makan. Sebab tu doktor selalu cakap, macam mana tak ada selera makan pun awak tetap kena makan. Because of what? Sakit itu akan memakan kita punya tenaga. Kesakitan yang dialami itu dia akan menghapuskan tenaga kita. Dia akan menghilangkan tenaga kita. So kita kena recharge balik tenaga kita. So human tak ada charger nak charge kita punya tenaga. Bukan macam mesin, kita charge and then dia ada tenaga. So human dapatnya kalori, dapatnya tenaga daripada kita punya pemakanan. So kita kena makan dan kita baru dapat kalori. Okay, so nampak orang yang sakit memerlukan kalori yang lebih berbanding orang yang sihat. Itu contoh soalan, kalau soalan SPM tanya. Kalau dia just tanya faktor, korang sebut ni. Tapi kalau dia minta huraikan, huraian dia macam tu lah tadi. Faktor saiz badan, kita kena mention lah. Orang yang berbadan besar memerlukan kalori yang lebih berbanding orang yang berbadan kecil. Contoh, kalau macam contoh, berikan dua faktor tadi dah yang ni, jantina. Kalau korang nak uraikan, lelaki memerlukan kalori yang lebih tinggi berbanding dengan perempuan. So that's it. Okay, so itulah yang saya terangkan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi keperluan kalori seseorang. So total up kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor yang menyebabkan kalori seseorang itu berbeza-beza. Okay, so tadi kan dah nampak kalori itu apa. Kan dah nampak faktor yang boleh menyebabkan kalori itu berbeza kadar keperluan dia. Yang seterusnya tadi saya cakap pengiraan. Saya hold dulu tadi. So kita masuk pengiraan dahulu sebelum kita nak masuk kepada masalah kesihatan yang kita boleh alami. So nak kira kalori dia macam ni. Kalau korang nampak dekat contoh di muka surat 58 tersebut. Okey. Bagaimanakah anda menganggar jumlah nilai kalori makanan yang anda ambil? Okey, contohlah. Ini adalah makanan yang diambil oleh Abu. Okey, pagi sarapan. Abu ambil roti, lemon and susu. Okey. So sekarang ni, perasan tak? Dia ambil berapa gram? 200, 250, 100. Jangan risau sebab soalan yang akan bagi all the information berapa dia ambil, berapa kalori yang dia dapat, itu semua soalan yang akan bagi. Kita jangan risau. Okey, kita jangan risau. Soalan akan bagi kesemuanya information. Kita just kira sahaja. Okey. So kita nak kira kalori ni. Air susu tepung. Kita tengok table ni. Ini table kalori yang kita boleh dapat.
Tengok kat sini per 100 gram. Maksudnya macam ni. Kalau kau ambil susu tepung 100 gram, kau akan dapat kalori 1379. Habis cikgu kalau saya ambil 500 gram, kalikan dengan 5. Nampak? Kalau saya ambil 100 gram, ambil je lah ni. Kalau saya ambil 200, kalikan dengan 2. So maksudnya tadi kan dia kata dia ambil 200 gram kan. So dia darabkan dengan kalori. So kalori yang dia dapat tu adalah berdasarkan tabel yang di belakang tadi kan. 1379. So nampak tak? Since dia ambil 200 gram, kalikan dengan 2. Because of ini adalah untuk 1. Okay, since dia ambil 200 kalikan dengan 2, so dia akan dapat kalori daripada susu dia adalah sebanyak 2758 kalori. KJ is unit bagi kalori sebenarnya. Okay, yang seterusnya roti. Roti dia ambil 250. So kalau 250, kita tengoklah kat sebelah roti mana roti. Jangan risau, table ni soalan SPM akan bagi tau. Roti. Kita akan dapat 993. Letak kat sini. Tapi bila kita nak nilai kalori dia sini. Okay, ni yang dia ambil. So bila kita nak darab, jangan darab dengan 250. Kita darab dengan 2.5 je. Kita hapuskan kosong. Sebab dia per 100 gram kan. Kalau dia ambil 200, kalau 100 kan dia 2 kosong. 1, 2. Okay, so kalikan dengan 2. Kalau 250, kita decimal point dia 2 kali, tu yang jadi 2.5. Okay, so tak ada masalah lah kan. Okay, so kenapa jadi 2, kenapa jadi 2.5? Sebab dia perkan dengan 100. Okay, so ingat je macam tu. Kalau oren pula, kan dia ambil 100. Okay, jangan risau, ini soalan akan bagi berapa banyak dia ambil. Apa yang dia ambil dan berapa banyak dia ambil, soalan yang akan mention. So kita tak perlu takut lah. Okay, ini pun soalan akan bagi. Kita tinggal darab-darab je. Okay, so nampak So ini kalikan dengan 2, ini kali dengan 2.5. Sebab dia ambil 250 gram kan. Dia ambil 250 gram. So ini dia ambil 100 gram, kalikan dengan 1. Nampak 100 kalau kita divide by ni 100, dia akan jadi 1. Kalau contoh lain, kalau dia ambil 350, ambil 350 2 kali. Kat sini akan jadi 3.5. Nampak tak? Kalau dia ambil 400, buat 2 kali. 1, 2, 3, 1, 2. So dia akan jadi 4. Nanti kat sini darab dengan 4. Contoh kalau dia ambil 50. Contoh dia tak ambil 100, dia ambil 50. 1, 2. Dia akan jadi 0.5. Kat sini akan jadi 0.5. Nampak tak? Okay, kalau kita nak darab, kita kena ambil GC makanan ni, kita kena gerakkan dia berapa kali. Kalau kat sini 100, ada 2 kosong, kena gerakkan 2 kali. Kalau kat sini 1000, nanti bila nak tukar bentuk dia ni, kena gerak 3 kali. Okay, so nampak So ini pun dia darab dengan 2. So ini dia darab dengan 2.5. Ini didarabkan dengan 1. Pakai kalkulator macam biasalah. Kan? Kalau kita tengok 2 times 1379, kita dapat 2758. Settle. 2.5 times 2, 993 is equal to 2482.5. Settle. So this one times 1 lah, tak ada masalah. 147. So then total up, inilah kalori yang dia dapat, 5387. So tadi saya kata cuba bayangkan Abu yang makan kan. So kalau soalan tanya berapakah jumlah kalori yang Abu boleh dapat dalam pemakanan dia, dalam pemakanan sarapan pagi dia tu tadi, dia akan dapat 5387.1. 5387.5. Okay, so nampak tak? Itulah berkaitan dengan cara pengiraan. So saya rasa pengiraan tu tak ada masalah. Okay, tinggal kira je, kira-kira biasa, because of all the information is given by question. Soalan yang akan bagi berapa banyak dia ambil, apa yang dia makan, kalori pun, ini table ni pun dia akan bagi. So kita tak perlu risaulah berkaitan dengan pengiraan. Okay, so nampak maksudnya subtopik yang pertama ni, okay, subtopik yang pertama untuk benda yang pertama, kalori dah habis. Nampak kalori is meaning by
tenaga yang kita boleh dapat daripada pemakanan kita. Kita dah nampak macam mana nak kira. Okay, kita main darab-darab lah. Okay, dah nampak macam mana nak tukar daripada 200 nak tukar jadi 2. Sebab kita gerakkan 2 kali. 250 kenapa jadi 2.5? Sebab kita gerakkan 2 kali. 100 kenapa jadi 1? Sebab kita gerakkan 2 kali. Kenapa gerak 2 kali? Sebab dia per 100. Kalau per 100 bermakna 0 ada 2. 2 kalilah. Kalau per 1000, 3 kalilah. Tukar dia kan. Penukaran dia tu, penukaran nak darab itu based on berapa kalikah kosong yang ada di dalam table kalori yang diberikan. Okay. Yang seterusnya adalah kaitan antara masalah kesihatan dengan amalan pengambilan nutrisi. Maksudnya korang kena sebut macam ni. Ini adalah masalah-masalah kesihatan yang kita boleh ada apabila kita mengalami malnutrisi. Korang kena tulis tahu malnutrisi ni apa. Malnutrisi ni adalah kekurangan nutrisi. Maksudnya, sesiapa sahaja bila nutrition dia rendah, tak komplit, tak cukup, dia boleh ada masalah. Sesiapa sahaja pun. So, yang kita nak jelas kat sini adalah nutrisi itu sendiri bila terkurang, apa impact dia? Kita nak tengok dekat table ni. Okay, subtopik yang saya kelas dalam video ni. Okay, so kita tengok penyakit yang pertama adalah penyakit kwashiorkor. Ni biasa budak-budak Afrika kan. Nampak tak? Perut buncit kan, kurus. Dia disebabkan apa? Dia kekurangan protein. Protein is one of our nutrisi daripada pemakanan. Tapi diorang lack of nutrition. Nutrition apa kena sebut? Nutrisi tu banyak. Kalau korang tengok piramid makanan daripada atas sampai bawah, itu nama dia nutrisi. Lemak, apa semua tu kan, that one is the nutrition from our food. So because of diorang ni kekurangan protein, diorang ada masalah penyakit kwashiorkor. So apa gejala dia? Hilang selera makan, besaran tak membesar, tak ada protein kan? Abdomen membengkak akibat daripada pengumpulan cecair badan, hormon-hormon badan. So maksudnya dekat sini, nampak tak dalam soalan SPM kau kena mention apabila seseorang kekurangan malnutrisi lah kan. Apabila seseorang kekurangan nutrisi protein, dia akan boleh menyebabkan terkena kwashiorkor. Macam mana kita nak atasi? Logik lah. The way you want to overcome the problem, kena tahu dari mana makanan nutrisi kita boleh dapat. Makan makanan yang berprotein tinggi. Daging, telur, susu. Nampak tak? Okay. Seterusnya adalah berry-berry. Dia disebabkan oleh kekurangan vitamin B. Kena ingat ni, memang kena hafal. Nak tak nak, tak ada cara dan metod lain untuk subtopik ni. Kau hafal, kau boleh jawab. Tak hafal, tak boleh jawab. That is the problem lah. Okay. Ini adalah berkaitan dengan fakta. Okay, fakta. Okay, kekurangan vitamin C. Kekurangan vitamin B. Apa gejala yang kita boleh dapat kalau kita ni terkena berry-berry? Hilang selera makan, kena anemia dan boleh menyebabkan kita lumpuh. Sebab dah tak ada, lack of tenaga kan? So, apa yang cara kita nak atasi? Ambillah makanan yang mempunyai vitamin B yang tinggi. Daging, pisang, tempe, kacang kan? Dan kentang. Okay? Yang seterusnya adalah scurvy. Dia adalah kesan daripada kita lack of vitamin C. Okay, kita lack of vitamin C. So, bila kita lack of vitamin C, ini menyebabkan kita punya gusi berdarah, hilang selera makan, sendi menjadi sakit. So, how to overcome the problem? Makanlah buah-buahan. Because of daripada buah-buahan, kita dapat vitamin C. Buah-buahan apa? Orange, strawberry, kiwi dan sebagainya lah. Okay? Dan kalau sayur is bayam and brokoli. Okay? So, nampak Yang seterusnya adalah rabun malam. Semalam dia rabun, serabunnya malam kan? Tak berapa jelas penglihatan tu. Dia kesan daripada kekurangan vitamin A. Okey, penglihatan apa simptom dia? Hilang penglihatan, bukan hilang, kabur pada waktu malam. Pada waktu siang dia tak ada masalah. Bila malam dia tak boleh nak nampak dengan jelas. So macam mana kita nak overcome the problem? Makan makanan bervitamin A tinggi. Dia macam ni. Kalau korang tahu masalah dia datang daripada mana, automatically korang boleh tahu how to overcome. Korang kena overcome
from anything yang datang daripada mana. Okay. So yang seterusnya adalah goiter. Goiter dia adalah kesan daripada kekurangan mineral iodin. So korang kena tahu mineral iodin kita boleh dapat daripada pemakanan kita. Okay. Gejala dia adalah kelenjar thyroid kita membesar. Okay. Kelenjar kat sini, kelenjar kita ni tempat pengeluaran hormon. Hormon kita keluar kat sini. So bila kita kekurangan mineral iodin, kelenjar kita ni, ingat tau kelenjar ni tempat keluarnya hormon. Dia akan keluar secara tidak stabil. So bila keluar secara tidak stabil, kita ni yang tak ada masalah macam ni, kita punya kelenjar di leher tu, tempat pengeluaran hormon di leher kita tu normal. Okay, normal. Tak ada yang sampai membesar, membengkak macam tu. Sebab kita dalam kategori still normal lagi lah. Tapi orang yang kekurangan mineral iodin boleh menyebabkan dia punya kelenjar thyroid ni menjadi masalah. Okay, sampailah menjadi membesar. So how to overcome? Makan makanan laut, garam beriodin dan rumpai laut. Sebab ini boleh menjanjikan kita, memberikan kita mineral iodin. Okay, daripada makan makanan laut. So sometimes orang banyak makanan seafood, makanan laut banyak benefit dia. Sebab daripada seafood kita boleh dapat protein, kita boleh dapat mineral iodin. Yang seterusnya adalah anemia. Okay, dia adalah punca daripada kekurangan zat besi. Okay, kekurangan zat besi. So apa gejala dia? Pening, sakit kepala, degupan jantung pantas, tak cukup nafas. So how to overcome? Makan kacang, kacang panggang, ayam, ikan, kacang soya, roti putih dan kismis. So ini adalah makanan-makanan yang boleh memberikan kita zat besi yang tinggi. So once kita dapat zat besi, kita boleh overcome penyakit anemia ni. Yang seterusnya adalah ricket. Okay, ricket dia adalah kesan daripada kekurangan vitamin D. Okay, vitamin D. Apa gejala dia? Tu kita kena tahu apa gejala dia. Berpeluh-peluh, rasa sakit di dalam tulang dan kecacatan bentuk tulang. Tulang dia, kalau kita manusia biasa ni kan, tulang kita straight, dia akan jadi bengkok-bengkok sikit. So tak berapa nak ukur lah. Kita kena tahu tulang is kita punya rangka tau. So bila rangka kita tak stand dengan betul, itu memberi efek yang besar dalam hidup kita. So how to overcome? Minum susu yang kaya dengan vitamin D, because of kita punya tulang ni sangatlah sangatlah suka akan susu. Ia boleh memperkuatkan kita punya ketahanan rangka kita. So kita kenalah ambil susu yang kaya dengan vitamin D. So sebab apa kaya dengan vitamin D? Because of kita kekurangan vitamin D yang menyebabkan kita terkena ricket ni. Okey, nampak dan dedahkan kepada cahaya matahari waktu pagi dan makan minyak ikan. Okey, so fish oil lah ni. Kalau dedahkan kepada cahaya matahari waktu pagi, sebab kita tahu bila matahari pagi tu dia sihat. Dia sihat lah. Dia ada kaya dengan vitamin D. Sebab tu orang kata kalau nak jogging pagi. Sebab kita boleh absorb all the vitamin daripada matahari. Tapi hanya matahari pagi. Kalau kau pergi tengah hari, tahniah lah. Kita tak tahu vitamin apa yang kita boleh dapat kalau tengah hari kan. For sure, kalau pagi kita akan dapat vitamin D yang banyak daripada cahaya tu sendiri. Okay, and then kita overcome lagi dengan minum susu. So then, gonna be okay lah. Kecuali kalau dia dah terlalu parah penyakit dia. Okay, ricket dia tu terlalu parah. So then it's quite complicated. Okay, so nampak Okay, kalau korang tengok nota saya ni, masalah kesihatan dengan amalan pengambilan nutrisi. So saya sebut dah, kwashiorkor kurang protein, berry-berry kurang vitamin B, scurvy kurang vitamin C, Rabu malam kurang vitamin A, goiter kurang iodin, mineral iodin tadi kan, anemia kekurangan zat besi, ricket vitamin D. Okay, so kalau saya hafal dulu KBSR GAR. Sebab apa? KBSR GAR itu the name of penyakit-penyakit yang kita kena hafal lah. Okay, so settle untuk ni habis, ini pun habis. Dan last kali kita nak nampak masalah kesihatan dengan tabiat pemakanan. Okay, sekarang ni korang tahu tak tabiat tu apa? Kebiasaan kita.
Okay, ada berapa? Kalau ni ada 7 penyakit kan? Ini ada 4 penyakit yang kita kena tengok. Apa beza dia tahu? Ini adalah penyakit yang korang boleh dapat sebab kau kurang nutrisi. Sebab malnutrisi. Kena faham tau, kena faham. Jangan ingat jadual ni dengan jadual sebelah sama. Reason dia berbeza. Because of what? This one, table ni, dia adalah penyakit yang kita boleh dapat sebab kita malnutrisi. Kita kekurangan nutrition. Ini kita boleh dapat kalau kita kalau kita mengamalkan tabiat pemakanan yang tidak sihat. Nampak tak? Maksudnya ini susah nak kontrol sikit. Okay, kita dah makan pun kadang-kadang dalam makanan tu tak berapa nak banyak nutrisi yang kita nak. Okay, tapi ini memang datang daripada kita punya problem sendiri. Tabiat kita sendiri. Okay, apa penyakit yang pertama? Kegendutan. Tahu gendut Kenapa boleh jadi kegendutan tu? Ni nampak ni ayat dia. Makan terlalu banyak makanan yang berkalori terlalu tinggi. So, kena tahu kalau makanan yang berkalori tinggi, dia adalah makanan-makanan yang datang daripada lemak yang tinggi. Sebab tu orang kata, makan jangan tak nak lemak langsung. Kita macam-macam mana pun, kita kena ambil lemak. Lemak kena ada dalam badan kita because of lemak provide kalori kat kita, provide tenaga yang paling tinggi. So, maksudnya dekat sini, kalau korang makan makanan yang berkalori terlalu tinggi, ini adalah kesan daripada lemak dia mesti tinggi. Makanan kalori tinggi, lemak dia mesti tinggi. So ada makanan yang kalori tinggi tapi lemak rendah. Boleh, yang itu boleh. Contoh macam pisang lemak rendah tapi kalori dia tinggi. So maksudnya kita kena pandai pilih makanan. Okay, sebab tu orang kata kalau orang nak jaga badan, dia bukan dengan workout saja. Dia kena jaga dari segi pemakanan dia. Kena pandai pilih pemakanan. Kena pandai jaga makanan. So then benda tu boleh membantu kita untuk maintain our body. Okay, kita kena pandai pilih makanan. Apakah makanan? Boleh try je Google. Makanan yang rendah, yang makanan yang agak ringan tetapi memberikan kalori yang tinggi. Makanan yang rendah, okay, kalau nak Google, makanan rendah lemak tapi kalori tinggi. So dia akan keluar lah. Kalau macam oat. Okay, oat pun tengok jenis oat, tengok brand jugalah. Ada yang lemak tinggi dan kalori tinggi, ada yang lemak rendah tapi kalori tinggi. Okay, so kesan dia apa? Berat badan akan melebihi 20% berbanding berat badan unggul yang disyorkan untuk ketinggian. Maksudnya BMI yang normal, awak dah lebih daripada tu yang sepatutnya lah. Okay, so cara nak atasi apa? Kau dah tahu masalah, mesti tahu nak overcome. Masalah itu datang daripada diri awak sendiri. So you need to know how to overcome the problem. Kurangkan pengambilan makanan yang berkalori tinggi. Nampak? So the point is, korang kena tahu punca dan korang boleh tahu cara mengatasi. Yang seterusnya adalah anoreksia. Anoreksia ni adalah sejenis penyakit psikologi. Istilah kata lain, mental problem. Kenapa tahu? Dia tak nak keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu ingin menjaga bentuk dan berat badan. Anoreksia ni adalah seorang yang takut nak makan dan tak makan pun. Kalau dia makan pun, dia dah makan, dia keluarkan balik, dia muntahkan balik. Kenapa? Sebab dia nak jaga sangat bentuk badan dia. So kita kena tahu, kita macam mana pun kita kena makan. Sebab tu orang kata, nak kurus bukan tidak makan. Because of what? Manusia memerlukan nutrisi daripada pemakanan tersebut. Kalau kau tak makan, macam mana nak dapat nutrisi? That is the point. Korang kena ambil pemakanan, kena ambil makan, tapi kena pandai jaga, kena pandai control the nutrition of the food. Okay? So jangan sampai tak makan. So jadinya kelihatan sangat-sangat kurus dan mempunyai masalah kesihatan seperti malnutrisi. Tu saya cakap, kalau kau tak makan, dah lah tak makan. Tak makan tak ada kalori. Bila tak ada kalori, so the next problem is, kau kena tahu daripada pemakanan kita dapat nutrisi. Bila kita tak makan, so then tak dapatlah nutrisi. Bila tak dapat nutrisi, inilah penyakit yang boleh datang seterusnya. Nampak tak? Mula-mula tak makan. Bila tak makan kurus. Lepas tu tak dapat protein, boleh kena ni. Tak dapat vitamin B, boleh kena ni. Tak dapat vitamin A, boleh kena ni. So the impact agak besar lah. Seterusnya adalah arteriosclerosis. What is arteriosclerosis? Arteriosclerosis ni adalah
pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Tahu tak kolesterol? So kolesterol ni adalah datang daripada lemak. Okey. So kalau kita ni terlalu banyak ambil, ambil lemak terlalu tinggi, dalam lemak ada kolesterol. Okey, jangan ingat lemak adalah kolesterol. Kolesterol adalah lemak. Cara dia, kalau kefahaman dia macam ni. Dalam lemak ada kolesterol. Nampak tak? Dalam lemak ada kolesterol. So sebab tu kita kata jangan ambil makanan yang berlemak terlalu tinggi, sekadar mencukupi sahaja. Kenapa? Sebabnya di dalam lemak ada kolesterol. Kolesterol ni kalau terlalu banyak, dah pergi dekat tangan, dah pergi dekat kaki, dah pergi dekat badan, dah pergi dekat perut, dah tak ada tempat dia nak pergi, dia pergi mana? Ni salur darah kita tau. Ni salur darah. Darah akan berjalan dalam ni. So kalau saya zoom in lah kan, kalau kita nak zoom in dengan jelas, nak nampak bentuk dia macam mana, istilah lah, ini kita punya salur darah. Okay, darah masuk dalam ni. Okay, darah ni yang saya cuba untuk lukis ni lah. Okay, darah masuk ni, tapi disebabkan ambil kolesterol terlalu banyak, dia tak tahu nak pergi mana kan. Kolesterol tu akan pergi dekat salur darah, duduk tepi ni. Duduk tepi ni. Jadi yang tadinya kita punya darah boleh berjalan dengan luas, kesan dia bila kolesterol masuk, dia jadi sempit. So bila jadi sempit, itulah yang kita panggil sebagai arteriosclerosis, pemendapan kolesterol pada dinding-dinding arteri. Dinding arteri ni salur darah lah. So lumen arteri menjadi sempit. Lumen is ruang yang ada di dalam salur darah kita. Jadi sempit. So bila korang kena tahu tau, mulanya dinding dia sempit. Korang kena tahu, after dinding sempit, darah jadi lambat berjalan. Bila darah jadi lambat berjalan, boleh menyebabkan tekanan kita jadi tinggi, tekanan darah kita jadi tinggi sebab sempit. So boleh menyebabkan penyakit jantung, boleh menyebabkan stroke. Okay? Boleh maut juga. Sebab apa? Darah sempit. Darah kena mengalir dengan cepat supaya kita sentiasa cergas. So bila darah jadi lambat because of the arteriosclerosis, itu yang masalah. Kadang-kadang ada orang, dia tak ada masalah arteriosclerosis, tiba-tiba dia ada masalah tekanan darah tinggi. Mungkin sebab jantung dia lemah. Kita kena tahu ada banyak je faktor. Tapi yang kita nak cerita sekarang ni, kita punya tekanan darah kita jadi tinggi, kita boleh terkena jantung punya problem. Sebabkan arteriosclerosis, sempitnya kapilari darah tu, the impact tu besar. Okay, so macam ni kita nak overcome? Kurangkan pengambilan makanan yang berkolesterol. Okay, yang seterusnya adalah kencing manis. Okay, penyakit yang seterusnya adalah kencing manis. Okay, kencing manis adalah kesan daripada pengambilan gula secara berlebihan. Tahu, semua orang mesti tahu. Okay, ambil gula terlalu banyak, bukannya makan gula direct, is because of datang daripada minuman dan makanan yang mempunyai sugar yang terlalu tinggi. So kesan dia apa? Luka lambat sembuh. Sebab tu orang kencing manis jangan luka. Kalau luka lambat sembuh, bila lambat sembuh, itu yang akan ada ulat tu. Nampak? Penglihatan akan terjejas, buah pinggang dan sistem saraf akan terjejas. Banyak. Kita nampak kencing manis ni kecil je, korang kena tahu. Baru-baru ni, apa orang kata, ni masalah coronavirus. Kebanyakan coronavirus ni datang daripada orang yang dah ada latar belakang berpenyakit, darah tinggi, kencing manis. So nampak tak? Kita nampak benda tu simple. Kencing manis is kencing manis. Alah, tak adalah teruk sangat. No. Kena tahu kencing manis ni, dia, nama dia tu macam, okay, tak adalah seheavy cancer. Kalau cancer kita dah seram. Tapi kita kena tahu, kencing manis tu boleh menyebabkan kita punya sistem saraf jadi lemah. Okay? Kita boleh menyebabkan kita punya ketahanan badan jadi lemah. Dia akan menyebabkan kita terkena penyakit lain. That is the kencing manis. So how to overcome? Kurangkan pengambilan gula. Tak ada masalah kan? And the last one, saya lupa kat sini. Okay, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. And the last one adalah penyakit yang disebabkan tabiat kita sendiri adalah penyakit tekanan darah tinggi. Okay, penyakit tekanan darah tinggi. Kenapa? Sebab kita mengambil garam berlebihan. Ada manusia macam memang kena masin. Suka sangat masin. Sebab lidah dia terbiasa masin. Macam pedas lah. Kalau kita kata pedas kan, ada orang yang memang macam tak boleh langsung dengan pedas. Tak boleh move on.
Tapi kenapa ada manusia yang gila-gilakan dengan pedas? Sebab lidah tu berbeza-beza. Ada certain orang yang dia lebih menjurus kepada suka akan garam. So dia ambil garam terlalu berlebihan. Dia masak, dia memang lebihkan garam. Kalau orang lain rasa, orang lain tak boleh. Sehari 2 hari tak apa. If the whole of your life, keseluruhan hidup awak tu diteruskan dengan pengambilan garam terlalu tinggi, the impact is end of the day, kita boleh terkena tekanan darah tinggi. Bahaya. Kalau ini tekanan darah rendah sebabkan sempit, ini tekanan darah tinggi sebab garam. Boleh menyebabkan apa? Penyakit jantung juga boleh menyebabkan stroke. Nampak tak? Darah terlalu tinggi stroke, darah terlalu rendah pun stroke. So kita nak kena apa? Kita kena level what? Kita kena at the level of normalize. Kita kena normal punya, kita kena dekat level normal, dan baru selamat. So how to overcome? Biasa, kurangkan pengambilan garam dalam makanan. So, nampak tak? Okay, so settle perkara yang keempat dalam satu topik yang pertama. So nampak kita boleh nampak what is calorie, pengiraan dah nampak, faktor yang boleh menyebabkan kalori itu berbeza-beza setiap manusia. Masalah kesihatan sebab malnutrisi. Ingat tau, ini dengan ni berbeza tau. Ini sebab kekurangan nutrisi, ini disebabkan oleh tabiat tu sendiri. Cara makan tu salah. Okay, so nampak so ini korang ada 7 penyakit, ini korang ada 5 penyakit. Okay, baik. Sekian video kali ini. Jangan lupa, macam biasalah, spread tu ada supaya lebih bermanfaat kepada lebih ramai orang. So, untuk video next, kita akan masuk subtopik yang seterusnya di dalam bab 2 sehingga selesai. Okay, jangan lupa like, share and subscribe, turn on notification so that korang boleh alert dengan video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.